بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابنا الكرام, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita pada pagi ini menyambung kita pada perbahasan kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kitab Syu'abil Iman, kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi. Adapun kitab Mukhtasar yang ia ringkasan bagi Syu'abil Iman, maka ia adalah karangan Asy-Syaikh Abil Qasim Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Dan kita telah membahaskan sedikit sebanyak pada pertemuan yang dahulu, pada pertemuan kita sebelum ini, tentang Syu'batul Ula, cabang pertama bagi iman, iaitulah al-imanu billahi azza wa jalla. Dan itu kita telah sebutnya secara ringkas berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kali ini, pada pertemuan di pagi ini, kita akan masuk Asy-Syu'batus Tsaniyah, cabang iman yang kedua daripada cabang-cabang iman. Sekira pengarang kitab dia kata al-imanu bi rasulillah azza wa jalla sallallahu alaihim ajma'in wa sallama liqaulihi ta'ala wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Suratul Baqarah. Wali hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahihain fi su'ali Jibril al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-haditha. Maka pada cabang yang kedua ini, kata pengarang kitab, beriman dengan Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam ke atas mereka semuanya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal mu'minun kullun amana billah, orang-orang yang beriman, mereka semua beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan juga berdasarkan hadis, iaitu hadis Umar bin Al-Khattab, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di dalam kitab sahihnya, iaitu di dalam kitab dua sahih, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, iaitu hadis pertanyaan Jibril alaihi salatu wassalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman ialah kamu beriman dengan Allah, dengan kewujudan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitabnya dan dengan rasul-rasulnya. Ini hadis. Maka disebut tentang beriman dengan rasul-rasul di dalam hadis ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qazwini, ini yang dia nyatakan di dalam kitab yang dia ringkaskan daripada kitab Syu'abil Iman karangan Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Maka dia telah sebut
tentang asy-syu'batus tsaniyah. Asy-syu'batus tsaniyah yakni cabang iman yang kedua, iaitulah syahadatus tsaniyah, iaitulah tentang kesaksian terhadap kesaksian yang kedua, iaitulah beriman dengan rasul-rasul. Beriman dengan rasul-rasul. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Maka berdasarkan ayat ini wajib seseorang itu dia beriman dengan adanya para anbiya. Wajib kita beriman dengan adanya para anbiya. Dan para anbiya dan anbiya, kalimah ini diistiqaqnya, pecahan kalimah ini daripada kalimah an-naba'. An-naba' maknanya perkhabaran. Maknanya perkhabaran. Kerana kenabian itu maksudnya ialah mengkhabarkan sesuatu daripada Allah. Jadi salah satunya dia istiqaqnya daripada kalimah an-naba'. Kalimah an-nubuwah itu istiqaqnya dipecah dia, diambil asalnya daripada an-naba', yang maknanya perkhabaran. Perkhabaran daripada Allah Ta'ala. Ataupun daripada an-nibwah, yang maksudnya ar-rif'atu, maknanya tinggi darjat dan tinggi martabatnya. Tinggi darjat dan tinggi martabatnya. Kemudian dari sudut akal, kalau kita melihat dari sudut akal, akal tidak memustahilkan pengutusan para anbiya. Akal menerima perkara ini sebagai perkara yang harus berlaku. Diutusnya para anbiya ini bukan satu perkara yang mustahil, yang kira-kira akal tidak boleh terima. Tak. Akal boleh terima dengan pengutusan bagi para anbiya. Dan perkara ini pula diketahui berlaku secara al-his, berlaku sabit. Sabit para anbiya ini, wujud mereka itu dengan dalil-dalil. Dengan dalil-dalil yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para anbiya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan akal kita, akal manusia tidak dapat mengetahui perkara yang boleh menyelamatkan dia nanti di hari akhirat jika Allah Ta'ala tidak utuskan para anbiya. Semata-mata akal, kalau seseorang itu dia duduk di atas meja ke, dia duduk di tepi jalan ke, dia duduk di tepi sungai ke, dia berfikir-fikir tentang perkara yang boleh menyelamatkan dia nanti di hari kiamat, dia tak dapat capai perkara yang dapat menyelamatkan dia di hari kiamat, melainkan dengan pengutusan para anbiya. Kita tahu perkara-perkara yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat itu adalah dengan pengutusan para anbiya. Dan pengutusan para anbiya ini rahmatun lana, adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salah satu daripada limpah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka para anbiya itu, kewujudan mereka, pengutusan mereka itu sifaratun bainal haqqi wa bainal khalqi. Maka ia adalah salah satu kedutaan. Satu kedutaan di antara Allah dan juga hamba-Nya, di antara pencipta dan hamba-Nya. Allah Ta'ala muliakan hamba-Nya dengan mengutuskan para anbiya. Dan bila kita sebut syu'batus tsaniyah, dalam kitab ini menyebut tentang syu'abil iman, tentang tentang cabang iman yang kedua, maka perlu kita tahu dalam hal ini bahawa Allah Ta'ala utuskan para anbiya daripada zaman Adam alaihi salatu wassalam, bermula dengan zaman Adam alaihi salatu wassalam, hinggalah zaman akhir para anbiya
Dan seafdal-afdal para anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu Nabi Adam alaihi salatu wasallam, ia nabi lagi rasul yang pertama, dan Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin. Dia adalah penyudah bagi segala para anbiya, hingga tidak ada lagi nabi yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala utuskan para anbiya supaya menyeru manusia ini supaya melakukan penyembahan kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa-apa jua sekalipun, supaya melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para anbiya qudwatun linnas. Para anbiya itu adalah contoh ikutan yang baik bagi manusia pada hal-hal yang berkait dengan dunia mereka, dan juga pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Naam, dia berkait dengan perkara dunia mereka dan juga berkait dengan perkara akhirat. Dan para anbiya warid bahawa bilangan para anbiya itu, jumlah yang Allah Ta'ala utuskan dalam kalangan para anbiya, mereka adalah 124,000. Berapakah jumlah para anbiya seluruhnya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jumlah mereka warid dalam hadis, iaitu 124,000. Dan daripada jumlah tersebut ada 113 daripada mereka itu adalah Rasul. Ada 113 daripada kalangan para anbiya itu Rasul. Yakni Rasul lagi Nabi. Yakni Nabi lagi Rasul. So di sini kita tahu bahawa ada anbiya'ur Rasul, ada Nabi yang ia Rasul, dan ada anbiya ghairur Rasul, ada anbiya yang bukan Rasul. Maka apa yang kita nyatakan ini, ianya dinyatakan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dia telah riwayatkan hadis menunjukkan tentang jumlah bilangan para anbiya semuanya, iaitu 124,000, dan hadis itu telah beliau sahihkan juga. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu nabi yang pertama dan rasul yang pertama, dan akhir di kalangan para anbiya seperti yang telah kita nyatakan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khiyarul anbiya, nabi-nabi yang paling terpilih, nabi-nabi yang paling terbaik, ada 5 disebut oleh para ulama. Yang pertamanya adalah Muhammad afdaluhum, yang paling afdal di kalangan mereka ialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, seterusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seterusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan seterusnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan mereka yang 5 ini, 5 para anbiya yang telah kita nyatakan ini, disebut juga mereka ini dengan nama ulul azmi. Disebutkan mereka juga dengan nama ulul azmi minar rusul. Ini di antara rasul yang diangkat menjadi ulul azmi. Apa maknanya ulul azmi? Maknanya mereka telah sampai ke tahap mereka dapat sabar yang paling kemuncak. Mereka telah sampai ke kemuncak kesabaran. Maka mereka telah sampai ke darjat yang paling tinggi dalam kesabaran. Maka di situ disebut mereka dengan ulul azmi minar rasul. Disebut mereka dengan ulul azmi minar rasul. Kemudian juga disebut di dalam hadis Ibnu Hibban daripada hadis Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan arba'un minal anbiya, ada 4 orang sahaja nabi, mereka itu dari kalangan orang Arab.
Arba'atun minal anbiya'i minal Arab. Ada 4 orang anbiya, mereka itu dari kalangan Arab. Tidak semua para anbiya itu di kalangan orang Arab. Tidak. Ada 4 sahaja para anbiya yang mereka itu dari kalangan Arab. Satu daripada mereka Hud. Yang kedua Salih. Yang ketiga Shu'aib. Dan yang keempat Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Okay, yang pertama ialah Hud. Yang kedua ialah Salih. Yang ketiga ialah Shu'aib. Yang keempat iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah kita mengetahui bahawa Nabi yang ia Rasul dan Nabi yang bukan Rasul, kedua-dua sama dari sudut mereka ini diturunkan wahyu kepada mereka. Setiap daripada Nabi yang Rasul dan Nabi yang bukan Rasul, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada mereka dan diturunkan kepada mereka syariat. Naam, Nabi dan Rasul ada bagi mereka syariat untuk mereka beramal dengannya. Nabi yang bukan Rasul, mereka ada syariat yang mereka beramal dengannya. Dan kedua-dua, Nabi Rasul dan Nabi yang bukan Rasul, mereka menyampaikan wahyu Allah, syariat Allah yang mereka amal itu kepada manusia. Cuma bila kita sebut Nabi yang Rasul dan Nabi yang bukan Rasul ini, semua mereka itu lelaki. Tidak ada di kalangan Nabi yang Rasul atau Nabi yang bukan Rasul di kalangan perempuan. So tidak ada Nabi yang perempuan. Maryam bukan dari kalangan Anbiya. Maka tidak ada Nabi di kalangan perempuan. Dan ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Maka berdasarkan ayat ini, mafhum daripadanya Allah Ta'ala tidak utuskan sebelum kamu lelaki-lelaki dan diturunkan kepada mereka wahyu. Maknanya, Nabi-Nabi yang diutuskan, Nabi yang Rasul dan Nabi yang bukan Rasul yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad, semua mereka itu ialah lelaki. Tak ada di kalangan mereka itu perempuan. Maka tidak ada di kalangan mereka itu perempuan. Jadi tak boleh seseorang itu mendakwa ada Nabi yang ia adalah perempuan. Tak boleh. Dan Maryam bukan dia di kalangan Anbiya. Maryam bukan di kalangan Anbiya. Dan tidak ada Nabi, ini penting. Tidak ada Nabi yang tidak menyampaikan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka. Kalaulah ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut tentang mereka, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, maka sudah tentu para anbiya lebih lagi. Para anbiya apatah lagi mereka akan sampaikan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka. Tidak ada Nabi yang tidak menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى. Tamanna yakni ballagha. Maknanya di sini tidak ada Nabi sebelumnya dan Rasul sebelumnya, melainkan semua mereka itu menyampaikan. Berarti Nabi menyampaikan dan Rasul juga menyampaikan. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah Ta'ala utuskan para anbiya mubashirina, menyampaikan berita gembira bagi orang yang taat tentang adanya syurga.
wa munzirina, dan memberi ancaman tentang adanya neraka bagi orang yang ingkar. Dan tabsyir dan tanzir, dua-dua ini tidak akan berlaku melainkan dengan menyampaikan. Maka anbiya, kerana Al-Quran sebut anbiya, minan nabiyyin, faba'athallahu minan nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Para anbiya, mereka menyampaikan wahyu Allah. Mereka bukan menyembunyikan wahyu Allah. Bukan sifat anbiya menyembunyikan wahyu. Sifat para anbiya ialah menyampaikan wahyu. Maka tidak betul dan tidak sahih apa yang disebut oleh sebahagian golongan mutaakhirin bahawa Nabi yang ia bukan Rasul diwahyukan kepadanya syariat, namun dia tidak menyampaikan syariat tersebut kepada manusia. Dia tidak menyampaikan syariat tersebut kepada manusia. Ini memberi makna yang macam itu kepada mereka itu tidak benar, tidak sahih. Para anbiya yang bukan Rasul juga menyampaikan wahyu. Seperti mana para anbiya yang Rasul. Nabi yang Rasul juga menyampaikan wahyu. Bagaimana dia boleh jadi Nabi kalau dia tak menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia boleh jadi Nabi kalau sekiranya dia menyembunyikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah tentu yang jadi Nabi itu dia menyampaikan. Lagipun namanya Nabi. Nabi ialah mengkhabarkan, bukan menyembunyikan. Kemudian Nabi Rasul, Nabi yang ia Rasul, dia adalah Nabi, Allah Ta'ala jadikan dia Rasul juga. Dia Nabi lagi Rasul. Allah Ta'ala berikan kepadanya, Allah Ta'ala datangkan kepadanya syariat. Allah Ta'ala nasahkan syariat, sebahagian daripada syariat sebelumnya. Apa makna Allah Ta'ala telah menasahkan, memansuhkan syariat Rasul sebelumnya? Ini Nabi yang Rasul. Nabi yang Rasul, mereka ini Allah Ta'ala memansuhkan syariat Rasul yang sebelumnya kepada mereka. Jadi ada sebahagian daripada hukum hakam yang ada pada Rasul yang sebelumnya dimansuhkan kepadanya. Dan kekal sebahagian hukum hakam yang lain kepadanya. Maknanya ada satu juzuk daripada syariat Rasul sebelumnya itu dimansuhkan kepada Nabi tersebut. Dan dikekalkan sebahagian yang lain. Tidak dimansuhkan semuanya. Ini boleh juga macam itu. Atau kata ulama, Nabi dan Rasul ini Allah Ta'ala turunkan syariat yang baru terus, memansuhkan semua syariat Rasul yang sebelumnya. Maka tidak ada syariat Rasul yang sebelumnya itu jadi syariat kepada Rasul yang datang setelah itu. Maka bila kita sebut tentang Nabi yang ia Rasul, maka perlu kita faham definisi mereka. Siapakah mereka? Mereka itu Nabi. Naam, mereka lelaki lagi Nabi. Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka dengan syariat, yang mana syariat itu memansuhkan sebahagian syariat Rasul sebelumnya. Atau mereka ini diturunkan syariat yang baru, memansuhkan syariat Rasul yang sebelumnya, dan mereka diperintah supaya menyampaikan wahyu. Manakala Nabi yang bukan Rasul, dia Nabi tapi dia bukan Rasul. Naam, dia Nabi tapi bukan Rasul. Yakni dia Nabi yang Allah wahyukan kepadanya dengan syariat, tetapi bukan syariat yang baru, tidak. Dia diperintah supaya mengikut syariat Rasul sebelumnya. Dan Nabi yang Rasul ini juga diperintah supaya menyampaikan wahyu. Ini yang betul perbezaan di antara Nabi yang Rasul dan Nabi yang bukan Rasul. Ini yang betul, yang sahih. Ini yang perbezaan yang betul, yang sahih,
yang disebut oleh para ulama tentang perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Sebab itulah kesimpulan dan kaedah yang ulama buat dalam hal ini, kullu rasulin nabi walaysa kullu nabiyyin rasulah. Apa dia kaedahnya? Kullu rasulin nabi, setiap rasul itu pasti dia nabi. Setiap rasul pasti dia adalah nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasulah, dan bukan setiap nabi itu rasul. Bukan setiap nabi itu rasul. Kalaulah nabi yang bukan rasul tu seseorang yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat lalu tidak diperintah supaya menyampaikan, maka kaedah ini tidak akan difahami. Kaedah ini tak jadi betul. Jadi kaedah ini betul, dia selari dengan takrif dan perbezaan yang telah kita nyatakan tadi, bahawa nabi yang ia rasul ialah nabi yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dengan menasahkan syariat rasul yang sebelumnya, atau dengan syariat yang baru dan diperintahkan supaya menyampaikan wahyu. Adapun nabi yang ia bukan rasul, nabi yang dia bukan rasul, iaitulah nabi nabi yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, tetapi dia mengikut syariat rasul yang sebelumnya. Dia menyampaikan syariat rasul yang sebelumnya. Jadi dalam hal menyampaikan wahyu, tidak ada beza di antara nabi yang rasul dan nabi yang bukan rasul. Kemudian di sini, hadirin sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita nyatakan di awal pengajian ini, kita telah sebut bahawa nabi yang pertama ia adalah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi nama Adam alaihi salatu wassalam, dia seorang yang muslim. Anaknya Adam alaihi salatu wassalam, anak-anaknya juga muslim. Cucu-cucu dia pun muslim. Seluruh para anbiya, mereka agamanya satu, iaitu agamanya Islam. Tidak ada di antara di kalangan para anbiya yang beragama Yahudi, tak ada. Tak ada di kalangan para anbiya yang Nasrani, tak ada. Tidak ada di kalangan anbiya yang Majusi, tak ada. So, semua para anbiya itu agama mereka satu. Agama mereka satu, agama mereka ialah Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang Allah Ta'ala reda. Hanya agama yang diredai ialah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak diterima daripadanya agama yang dianuti tersebut. Dan dia nanti di hari kiamat akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang rugi. Naam, selain daripada agama Islam juga dinamakan dengan agama, tetapi agama yang batil. Agama yang batil. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang golongan kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum maknanya lakum dinukumul fasid al-batil fayajibu alaikum an tatrukuh. Lakum dinukum itu maknanya kamu wahai kuffar, bagi kamu agama yang batil dan fasid, dan hendaklah kamu meninggalkannya. Waliyadinil haqqi wa huwa al-islam fa'alaikum yajibu alaikum an tattabi'uh. Dan waliyadin dalam Al-Quran itu maknanya bagi saya agama yang benar, dan agama yang benar itu ialah Islam. Wajib ke atas kamu wahai orang-orang kafir memeluk agama tersebut. Ini maknanya lakum dinukum waliyadin. Berdasarkan ayat ini,
agama selain Islam itu disebut juga dengan agama, tapi diikat dengan kebatilan. Maknanya agama yang batil. Jadi para anbiya seluruh mereka mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, ajak kepada la ilaha illallah. Mereka ajak supaya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam ianya nabi lagi rasul. Dan ini adalah sabit dengan Al-Quran, sabit dengan hadis, sabit dengan ijma'. Maka tidak benar sebahagian orang mendakwa bahawa Adam itu hanya lelaki yang saleh. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Ada sebahagian orang mereka syadz, mereka ganjil memberi pandangan yang luar daripada kerangka Al-Quran, keluar daripada kerangka hadis, mereka keluar daripada kerangka ijma'. Tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, tak berdasarkan ijma'. Kadang-kadang mereka kata kami ikut Al-Quran dan sunnah. Tetapi apabila kamu lihat kepada prinsip agama yang mereka pegang, mereka bercanggah dengan Al-Quran, mereka bercanggah dengan hadis, mereka bercanggah dengan ijma'. Salah satu daripada apa yang mereka menyalahi tentangnya ialah tentang kenabian Adam. Mereka hanya kata Adam ini seorang lelaki yang saleh. Mereka menafikan kenabian Adam, mereka menafikan kerasulannya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan. Maknanya Allah Ta'ala telah memilih Adam, yakni pilihan sebagai Nabi. Kerana Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir, ahli tafsir, Al-Imam Ar-Razi, bila dia sebut ayat ini, dia kata istifa' di sini, istifa'u bin nubuwah. Pemilihan di sini makna pemilihan sebagai Nabi. Berarti ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala menyatakan kenabian Adam dan Nuh dan Nabi-Nabi yang lain. Maka ayat ini dalil bahawa Nabi itu, Adam alaihi salatu wassalam adalah Nabi. Dia merupakan Nabi. Dan warid juga dalam hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis, Adam faman siwahu minan nabiyyin tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam alaihi salatu wassalam dan selain daripada Adam dari kalangan anbiya, maka dia berada di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Berarti Nabi Muhammad menyatakan Adam itu nabi. Maka bukan Adam itu semata-mata lelaki yang saleh. Nabi Adam alaihi salatu wassalam nabi, dan dia nabi lagi rasul. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kenabiannya sabit juga dengan ijma'. Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, juga dalam kitab Usuluddin, dia menyatakan tentang ijma' bahawa Adam itu adalah nabi, dan dia adalah rasul. Dia nabi yang pertama, dia rasul yang pertama. Dan dinyatakan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi, sesiapa yang mengingkari kenabian Adam alaihi salatu wassalam, maka orang ini murtad. Orang ini keluar daripada Islam. Dan ini juga disebut dalam Fatwa Al-Hindiyah yang disusun oleh Jama'atul Ulama' Minal Hind. Disusun oleh satu jamaah besar ulama-ulama daripada India, juga menyebut tentang golongan yang mengingkari kenabian Adam alaihi salatu wassalam, maka dia jatuh dalam murtad, jatuh dalam kekufuran. Jadi sejak daripada Adam alaihi salatu wassalam, Adam alaihi salatu wassalam beragama dengan agama Islam. Dia adalah seorang nabi dan rasul, dan dia beragama Islam. Dia ajar agama ini kepada anak-anaknya, anak-anak Adam alaihi salatu wassalam. Di zaman Adam alaihi salatu wassalam, seluruh manusia di kalangan anak-anaknya dan isterinya beragama dengan Islam. Dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ada syariat.
Dan pada ketika ini belum lagi berlaku kekufuran di zaman Adam alaihi salatu wassalam. Hatta bila berlaku pembunuhan di antara Qabil dan Habil, kedua-dua mereka itu seorang Muslim. Mereka tidak jatuh di dalam kekufuran. Qabil Muslim dan Habil juga Muslim. Mereka belum lagi berlaku kesyirikan dan kekufuran di zaman Adam alaihi salatu wassalam. Juga di zaman anak-anak Adam alaihi salatu wassalam dan cucu-cucunya. Tidak ada di kalangan mereka itu kafir. Sampailah ke zaman Syith. Syith itu anak kepada Nabi Adam. Ia merupakan Nabi yang pertama yang menulis. Iaitu Nabi Syith alaihi salatu wassalam. Dan hingga sampai ke zaman Idris alaihi salatu wassalam juga tidak berlaku kekufuran. Zaman Idris, yakni zaman setelah Nabi Syith. Syith ialah anak kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka bilakah berlakunya kekufuran dalam mujtama', dalam masyarakat? Berlaku kekufuran dan kesyirikan dalam mujtama' itu dalam masyarakat itu setelah Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Setelah wafatnya Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, baru berlaku kekufuran di dalam masyarakat. Adapun di zaman Adam alaihi salatu wassalam, di zaman Syith anak Adam alaihi salatu wassalam, dan zaman Idris alaihi salatu wassalam, belum berlaku lagi kekufuran. Setelah meninggalnya Idris alaihi salatu wassalam, mula berlaku kekufuran dalam kalangan manusia. Berlaku kekufuran dalam kalangan manusia. Di zaman, maknanya setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, 1000 tahun setelah itu, setelah wafatnya Adam alaihi salatu wassalam, baru berlaku kekufuran. Di antara Idris dan di antara Idris hinggalah diutuskan Nabi setelahnya. Diutuskan Nabi setelah Idris ialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, juga 1000 tahun. 1000 tahun. Jarak daripada Nabi Adam sampai berlaku kekufuran itu ialah 1000 tahun. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala utuskan setelah Nabi Idris. Diutuskan kepada kaum yang telah kufar. Kaum yang kufar. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru mereka supaya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Maka apabila kita tengok di dalam sejarah, di zaman Nabi Idris alaihi salatu wassalam, apabila berlaku kekufuran, maka ramai orang mula jatuh dalam kekufuran. Sehingga tinggal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Di saat mula berlaku, ada beberapa orang yang telah menyembah berhala di zaman setelah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak mereka supaya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nuh itu adalah Nabi yang pertama yang diutuskan kepada golongan kufar. Jadi berkemungkinan mereka yang menafikan kenabian Adam alaihi salatu wassalam, mereka ini menyalah-ertikan sebuah hadis yang ia berkaitan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana di hari kiamat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salatu wasallam berkata di hari kiamat kepada manusia, idhabu ila Nuh fa innahu awwalu rusulillahi ila ahli al-ard. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh, dia Nabi yang pertama diutuskan di bumi. Maknanya diutus Nabi yang pertama yang diutuskan kepada golongan kufar. Kerana Nabi yang sebelumnya, Nabi Adam, dia tak diutuskan kepada golongan kufar kerana sekalian manusia ketika itu muslimun. Dan Nabi Syith yang datang setelah itu juga tidak diutuskan kepada golongan kufar.
Kerana semua manusia ketika itu muslimun, belum lagi ada kekufuran. Dan Nabi Idris yang datang setelah itu juga diutuskan bukan kepada orang kufar, kerana masa itu ada semua orang-orang Islam. Setelah Idris berlaku kekufuran pada sebahagian manusia, maka Nabi Nuh alaihi salat, manusia jatuh dalam kekufuran, setelah itu menyembah berhala. Maka Nabi Nuh, Nabi yang pertama diutuskan untuk menyeru mereka supaya memeluk agama Islam. Nabi pertama yang diutuskan kepada golongan kufar supaya mengajak mereka kepada agama Islam. Maka bukanlah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu Nabi yang pertama secara mutlak. Nabi pertama secara mutlak itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan datang setelah itu Syith, datang setelah itu Idris, datang setelah itu Nuh alaihi salatu wassalam. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Ini makna firman Allah Taala, kana an-nasu ummatan wahidah. Umat di zaman Adam, Syith, Idris, mereka itu di atas ummah wahidah, satu umat, iaitu mereka berada di atas agama Islam. Dan kata Ibnu Abbas, fakhtalifu, kemudian ada perselisihan di kalangan mereka, ada di kalangan mereka yang kufar menyembah berhala. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin, dan Allah Taala utuskan Nuh alaihi salatu wassalam, para anbiya, memberi berita gembira bagi yang taat dan memberi ancaman yang buruk bagi yang ingkar. Ini yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka zaman di mana berlakunya kekufuran 1000 tahun di antara Nabi Idris dengan Nuh, itu 1000 tahun di antara Nabi Nuh dan Nabi Idris dengan Nabi Nuh. Zaman itu disebut sebagai zaman Al-Jahiliyatul Ula. Zaman itu disebut dengan nama Al-Jahiliyatul Ula. Jahiliyah yang pertama, itulah dia di zaman tersebut. Adapun jahiliyah yang kedua itu di antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang di sini, siapakah yang menukilkan ijma' tentang kenabian Adam alaihi salatu wasallam? Yang menukilkan ijma' tentang kenabian Adam alaihi salatu wasallam itu adalah Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, dan juga dalam kitabnya Usuluddin. Dan para anbiya seluruh dari kalangan mereka setelah itu datang mewaspadakan umat-umatnya daripada jatuh di dalam kesyirikan. Hinggalah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama Nabi kita ialah Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai datuk-datuk Nabi yang telah saya sebutkan itu, sampai kepada datuknya yang namanya Adnan. Itu adalah kesepakatan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita sepakat bahawa datuk-datuk Nabi tadi sampai kepada Adnan, tidak ada khilaf. Cuma ada yang menyambung lagi nasab Nabi SAW sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismail. Cuma dari sudut periwayatan, maka itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyabitkan tentang periwayatan itu, ada yang mengatakan tidak sabit ini daripada Rasulullah SAW. Cuma Nabi kita SAW nasab baginda, ayahandanya sampai datuknya Adnan itu sabit dan tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dan datuk-datuk Nabi SAW yang namanya Abdul Muttalib, dia bukan berada di atas agama Islam. Datuk Nabi Muhammad SAW yang namanya Abdul Muttalib, dia bukan berada di atas agama Islam. Kerana pernah satu kali Nabi SAW bila mana jumpa dengan Abu Talib, bapa saudara dia nama Abu Talib, Nabi Nabi tawarkan dia supaya peluk Islam. Ya ammu, ashhadu laka 'indallahi
Nabi minta dia supaya sebut dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi kata, kalau kamu buat itu, saya bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Talib, pak saudara Nabi SAW, dia memang dia suka kepada Rasulullah SAW, sayang kepada Rasulullah SAW. Dia mempertahankan baginda Rasulullah SAW, tapi dia tak suka untuk memeluk agama Islam. Dia tak nak memeluk agama Islam. Dia nak jaga Nabi, dia nak pelihara Nabi, dia nak lindungi Nabi, tapi dia tak nak memeluk Islam. Dia kata, akhafu an tu'iruni biha nisa'u Quraisy. Saya bimbang nanti kalau saya peluk Islam, saya akan diejek-ejek oleh perempuan-perempuan daripada musyrikin Quraisy. Wal'iyazu billahi ta'ala. Maka Abu Talib dia kata, inni ala millati ala millati Abdul Muttalib. Saya tetap juga nak duduk berada di atas agama yang dipegang oleh Abdul Muttalib. Bila dia kata saya tetap mahu berada di atas agama Abdul Muttalib, maknanya Abdul Muttalib bukan seorang yang berada di atas agama Islam. Kalau tidak, kenapa dia membangkang untuk memeluk agama Islam hingga dia kata dia cukup dengan berada di atas agama Abdul Muttalib. Maknanya Abdul Muttalib dia seorang yang bukan berada di atas agama Islam. Dan Abu Talib ini juga pak saudara Nabi SAW, bila dia meninggal dunia, anak dia, siapa anak dia? Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Maka Sayyiduna Ali datang kepada Rasulullah SAW, dia kata, inna ammaka syaikhal kafir qad mat. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya pak saudara kamu, iaitulah seorang tua yang kafir, maka dia telah meninggal dunia. Bila Nabi sampai berita kepada Rasulullah ini, Nabi kata, idhab fawarih, pergilah kamu wahai Ali, kamu kebumikan dia. Maka kalaulah Abu Talib ini atas agama Islam, nescaya Nabi kata, Nabi larang Abu Talib daripada kata sedemikian itu. Ini menunjukkan bahawa Abu Talib dia bukan di atas agama Islam, dan begitu juga Abdul Muttalib. Cuma ayahanda Nabi dan ibunda Nabi, kedua-duanya berada di atas agama Islam. Ayahanda Nabi Muslim dan ibunda Nabi juga Muslimah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada kedua-duanya, dan kedua-duanya tidak pernah meletakkan dahi mereka menyembah berhala. Dan jumhur ulama kata mereka ahlul fatrah. Jumhur ulama mengatakan mereka ahlul fatrah, yakni mereka bukan mukallaf, kerana tidak sampai kepada mereka perkhabaran yang menyeru mereka kepada dua kalimah syahadah. Dan warid dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Ahlul fatrah, mereka tidak diazab nanti di hari kiamat. Adapun hadis inna abi wa abaka finnar, hadis inna abi wa abaka finnar, hadis ini telah disebut oleh Imam Suyuti, ada illah padanya. Hadis ini ada cacat padanya. Walaupun ada dalam Muslim, tetapi hadis ini termasuk hadis yang dhaif, dan tidak boleh kita hukumkan ayahanda Nabi dengan kekufuran, dan begitu juga ibunda Nabi dengan kekufuran dengan berdasarkan hadis yang dhaif yang seperti ini. Kerana hadis yang dhaif dia valid untuk kita guna dia di dalam fadailul a'mal, kelebihan beramal. Tak valid hadis yang dhaif ini untuk digunakan dalam akidah, dan tak valid juga hadis yang dhaif digunakan pada perkara-perkara yang melibatkan halal ataupun haram. Perkara-perkara yang melibatkan halal ataupun perkara yang melibatkan haram, perkara yang haram. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini, dia dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dilantik jadi nabi ketika umurnya 40 tahun, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 13 tahun, dan seterusnya Nabi berhijrah ke Madinah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana Rasulullah bersifat dengan pengecut, takut dengan golongan kufar. Tidak,
Tapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah berhijrah daripada Mekah ke Madinah dan Nabi berada di Madinah selama 10 tahun dan Nabi diwafatkan di Madinah setepatnya di bilik Aisyah radhiyallahu anha dan para anbiya di mana mereka meninggal di situ mereka dikebumikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah di bilik Aisyah radhiyallahu an dan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diziarahi kerana warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zuru man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku maka wajib baginya syafaatku. Yakni kalau orang itu dia orang muslim, dia seorang pendosa, maka dia meninggal dunia tanpa sempat buat taubat daripada dosanya, maka nanti orang ini berhak mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ketika dia di atas dunia dalam keadaan dia beriman, dia datang jumpa Rasulullah, ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan dihukumkan hasan oleh sebahagian ulama dan dihukumkan sahih oleh sebahagian ulama. Kemudian wajib kita dalam membahaskan tentang syahadah yang kedua ini, tentang syu'bah yang kedua ini, tentang cabang kedua iman ini, wajib kita meyakini para anbiya itu semuanya benar. Tidak semuanya benar, semuanya amanah, semuanya fatanah. Semua mereka itu cerdik dan pandai. Mustahil ada para anbiya yang buat dusta. Kerana dusta menafikan kenabian seorang nabi. Allah Ta'ala utuskan para anbiya dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan bagi agama, dunia mereka dan agama mereka dan akhirat mereka. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala jadikan para anbiya mereka itu berdusta. Ini tidak layak bagi para anbiya. Allah Ta'ala tidak utuskan mana-mana anbiya dan mereka dusta. Dan wajib bagi para anbiya itu mereka amanah. Dengan ini tidak ada di kalangan para anbiya itu yang khianat. Tak ada di kalangan para anbiya itu yang khianat. Dan kalau sekiranya ada yang minta nasihat daripada mereka, mereka akan beri nasihat dan mereka tidak akan makan harta orang lain dengan secara batil. Dan sekalian para anbiya itu fatanah, cerdik dan pandai. Tidak ada di kalangan para anbiya itu yang ghabawah, yang dungu, yang bodoh. Kerana sifat ghabawah itu, yang dungu, yang bebal itu, lemah kefahaman itu sifat yang menafikan kenabian seorang nabi. Allah Ta'ala utuskan para anbiya untuk menegakkan hujjah. Maka sudah tentu para anbiya itu diutuskan sebagai seorang yang cerdik untuk menegakkan hujjah ke atas golongan yang ingkar, ke atas golongan yang menentang baginda Rasulullah, para anbiya. Maka tidak ada di kalangan para anbiya yang lemah akalnya, yang bebal, yang bodoh. Tidak ada. Dan mustahil bagi para anbiya itu razalah. Ar-razalah ini maknanya sifat keji. Ini tidak ada di kalangan para anbiya. Akhlak ar-razalah ini maknanya akhlak orang-orang yang remeh. Maka tidak ada di antara para anbiya mereka akhlak mereka itu berakhlak dengan akhlak yang remeh, dengan akhlak yang rendah. Semua mereka itu akhlak mereka unggul. Akhlak mereka tinggi-tinggi. Tak ada di kalangan mereka akhlaknya macam orang yang rendah, orang hina. Tak ada. Maknanya tak ada di kalangan para anbiya yang mereka itu menggunakan mata mereka melihat perempuan dengan pandangan syahwat. Tak ada di kalangan mereka macam itu. Dan tak ada di kalangan para anbiya yang mencuri walaupun sebiji buah anggur. Tak ada. Kerana kalau ada orang yang buat macam itu, apa orang akan cakap bila ada orang mencuri walaupun sebiji anggur, dia tak mencuri sebakul, dia curi sebiji. Orang akan kata, kau ni sebiji pun kau nak curi, teruknya. Kan? Menunjukkan kehinaan orang yang buat itu. Maka para anbiya mereka tidak melakukan ar-razalah, tidak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan akhlak mereka itu rendah, yang menunjukkan perangai mereka itu remeh. Tak ada.
Dan juga mustahil mereka itu bertindak dalam melakukan sesuatu perkara dengan bercanggah dengan hikmah. Bercanggah dengan hikmah. Maknanya tak ada di kalangan para anbiya itu safaha. Buat sesuatu perkara entah benda-benda. Tak ada. Semua para anbiya itu mereka tidak ada di kalangan mereka yang bercakap pergi ke pasar meraung-raung dengan suara yang menyebabkan orang tidak suka dengannya. Tak ada. Dan tidak ada di kalangan para anbiya itu yang kita dah sebut yang jubun, yang mereka itu penakut. Tidak ada di kalangan mereka. Bahkan para anbiya asja'un nas, manusia yang paling berani ialah para anbiya. Nabi Harun dan Musa alaihi salatu wassalam datang sendiri ke rumah Fir'aun, mengajak dia supaya peluk Islam. Itu menunjuk keberanian Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dalam peperangan hingga sahabat-sahabat yang berundur, tapi baginda Rasulullah masih lagi berada di barisan hadapan walaupun baginda seorang melawan mereka. Ini menunjukkan keberanian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghijrahan Nabi seperti mana yang telah kita sebutkan, Nabi berhijrah ke Madinah kerana perintah Allah, bukan kerana Nabi takut dengan golongan kufar. Dan mustahil juga bagi para anbiya itu berlaku tersalah lidah, tersasul lidah, sabqul lisan dalam menyampaikan perkara syariat ataupun perkara yang dunia tetapi ianya berdasarkan wahyu. Maka tidak ada Nabi tidak menyampaikan sesuatu perkara agama yang melibatkan syariat dan perkara yang melibatkan wahyu, dan Nabi tersilap dalam menyampaikannya, Nabi tersasul lidahnya dalam menyampaikannya. Kerana kalau ini berlaku kepada Rasulullah, nescaya akan ada golongan etis. Nabi mengkritik, lalu mengatakan Nabi Muhammad bila kata tentang keharaman zina atau keharaman arak, Nabi tersalah cakap. Sebenarnya dia nak cakap lain, tapi dia tersalah cakap. Ini tak mungkin berlaku kepada para anbiya. Dan para anbiya juga mustahil berlaku kepada mereka ini penyakit yang menyebabkan orang lari daripada mereka. Naam, al-a'rad al-bashariyah, penyakit-penyakit yang normal yang berlaku kepada manusia biasa, demam biasa, selsema, ini mungkin berlaku kepada para anbiya. Demam ini berlaku kepada para anbiya. Tetapi penyakit yang menyebabkan orang lari daripada seruan dakwah mereka, ini tak berlaku kepada para anbiya. Maka tidak sahih untuk disandarkan Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam dia sakit, lalu hingga sakitnya itu disifatkan dengan dusta, dengan cerita yang dusta, tambahan dusta. Seperti sebahagian orang cakap bahawa Nabi Ayyub keluar ulat daripadanya, lalu dia ambil ulat tersebut dan dia pun kata kepada ulat itu, kembalikan ulat itu dan letakkan balik kepada kakinya, lalu dia kata makanlah daripada rezeki Allah. Ini cerita yang diada-adakan, yang ia bukan sabit daripada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan tak harus Nabi mengajar seseorang itu membunuh diri, kerana dengan buat macam itu seolah membunuh diri. Maka bayangkan kalau saya tengah bercakap, keluar daripada saya ulat dan nanah dan sebagainya, macam mana? Adakah orang akan datang majlis saya bila saya cakap macam itu? Kalau saya cakap macam itu orang tak hadir, bagaimana para anbiya kalau dia buat macam itu? Juga orang tak hadir. Orang akan lari daripada seruan dakwahnya. Maka mustahil para anbiya itu mereka ada penyakit ini, dan mustahil mereka ada penyakit kusta, penyakit sopak. Ini kerana apa? Kerana warid dalam Quran Allah Taala sebut, warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta." Maknanya tidak Allah utuskan para nabi itu satu pun daripada nabi melainkan dia memiliki rupa paras yang elok dan suara yang elok, dan nabi kamu nabi yang paling baik wajahnya dan nabi paling elok wajahnya dan yang paling baik suaranya. Jadi alhamdulillah pada pertemuan ini kita telah membahaskan syu'bah yang kedua bagi syu'abil iman. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahaskan syu'bah yang pertama daripada kitab Mukhtasar Syu'abil Iman,
Dan hari ini kita telah secara ringkas menyebut tentang syu'bah yang kedua, iaitu beriman kepada Rasul-Rasul. Dan insya-Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahaskan tentang syu'bah yang ketiga, al-imanu bil malaikati. Nantikan pertemuan kita pada masa akan datang, insya-Allah pada hari Khamis, minggu yang kedua, pada hari Khamis minggu yang kedua, insya-Allah pada waktu malam, di waktu setelah zuhur, di waktu setelah maghrib, insya-Allah kita akan bertemu membahaskan syu'bah yang ketiga, cabang yang ketiga bagi syu'abil iman, karangan Imam Al-Qazwini, yang dia meringkaskan kitab Imam Al-Baihaqi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.